Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratan nabina Muhammadin Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa likulli arwahi abaina wa li ummahatina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat sya'ulahumul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات صدق الله العظيم. وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة صدق رسول الله. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Salatan wa salaman ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Dengan takdir Allah jua kita berusaha menentukan Allah kita dapat menunaikan sembahyang fardu maghrib berjamaah. Dan insyaAllah sementara menunggukan waktu isya, kita gunakan kesempatan ini untuk kita menimba ilmu setakat mana yang boleh. Dan mudah-mudahan kita mendapat rahmat Allah, keberkatan, berkat dari Allah, yang mana Nabi mengatakan bahawa sesiapa yang menunaikan sembahyang fardu isya berjamaah, sembahyang isya berjamaah bagaikan ia sudah bangun qiyamul lail separuh malam. Itu kita tunggu ya, mudah-mudahan kita dapat sembahyang berjamaah waktu isya. Dan insyaAllah kalau tuan-tuan sambung pula datang lagi ke masjid ini, sembahyang pula subuh berjamaah, lagi sekali dapat separuh malam qiyamul lail. Maknanya malam ni ya, walaupun tak bangun qiyamul lail, tapi kita kerana sudah berjamaah, solat berjamaah isya dan subuh, automatik sudah dianggap sebagai bangun qiyamul lail 100%. Itulah untungnya ya, Allah beri ganjaran pahala nak mengajak kita masuk ke dalam syurga Allah. Mudah-mudahan kita taat kepada perintah Allah. Ya, senang nak dapat untuk kita beribadah kepada Allah. Ya, tak semua orang. Kita tengok saja berapa jemaah kita punya ramai Jumaat penuh, tapi larat datang semua. Tak, kita yang datang. Mudah-mudahan kita termasuk. Dan juga kita doakanlah sahabat-sahabat kita yang lain dapat datang bersama-sama beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mendirikan solat, terutamanya solat fardu. Nabi kata afdalus solah, afdalul ibadah as-solah fi awwali waqtiha. Sebaik-baik ibadah itu ialah sembahyang pada awal waktunya. Ya tuan-tuan yang rahmati Allah, kita bincangkan babul wudu min mas zakar. Maksudnya bab menyatakan mengambil wudu dari sebab menyentuh kemaluan. Jadi kalau tak silap saya dah pun sampai kepada 311, betul? Ya, 315. Ada bertanda lipat 315. Tapi saya tak yakin ini pasal bertanda ni ada. Okeylah. 315.
kata saja-saja nak sembang yang ni dak punya, ya. Bateri nak habis telinga. Sat lagi. Kalau dia habis kita pasang bateri baru. 315 masalah 315 menyentuh zakar atau faraj tidakkah batal wuduk perempuan, kata Syafi'i. Ya, jadi kata Imam Syafi'i kita, dan tiap-tiap barang yang aku apa tu? Aku amboi, dia kena ini. Aku katakan batal wuduk laki-laki dengan sebabnya dan wajib atasnya wuduk, nescaya wajib atas perempuan pula apabila perempuan itu menyentuh farajnya atau menyentuh zakar suaminya, seperti hukum laki-laki juga. Tiada berlainan kerana telah datang hadis daripada Aisyah, katanya apabila menyentuh perempuan akan farajnya nescaya mengambil air sembahyang ia. Itu dia lah, ya. Jadi nak jelas juga tu pun, kalau sebut macam tu tak jelas juga, tak faham. Ya, kalau kita baca kitab Wasyahul Afrah ada sebut yang dikatakan sentuh zakar ini ialah menara dia tu. Yang tu buah dia tak kira. Ya, itu minta maaf banyaklah cakap dia nak faham lagi. Jadi yang tu saja yang batal, sentuh yang tu batal, tapi dengan syarat tapak tangan. Mana tapak tangan? Kita buat macam ni, yang mana tercantum itu tapak tangan, perut tangan. Kalau kaki serupa juga, perut kaki. Ya, minta maaf saya bangun. Perut kaki, amboi, sah betul ni. Minta maaf dah ya, saya tunjukkan. Saya duduk, lepas tu saya bersila. Tapi tak bersila betul lah, ni macam ni. Ni dia. Yang mana tercantum itulah dianya, kaki, perut kaki. Jadi perut kaki ni, perut ni yang kena ni. Ni perut. Jadi bila kita sujud sembahyang sujud, yang mana yang nak kena tu? Yang ni, perut dia ni. Ni kalau sentuh ujung ni, itu betul-betul itu ujung kaki. Sebagai contoh, saya buat lagi ni dia, tengok contoh ya. Dia yang dikatakan sujud ni dia, tak kira lah mungkin par 1/4 daripada semua. Tapi kalau semua sekali dia bagi ni dia. Tapi kalau macam ni, itu ujung jari macam ni. Ya, tak sah. Sembahyang kita tak sah. Itulah ya yang perlu kita fahami. Jadi begitu juga dengan masalah kemaluan tadi ni. Ya. Kalau ujung jari mana kita tegak, terpacak gitu ya, tak mau. Itu tak sah. Dia mau, ni dia. Perut ni. Perut jari tu. Itulah ceritanya. Baik. Beralih kita kepada kemaluan tadi. Bila dah sampai ke bab ni, boleh bercerita. Kalau saja-saja nak sembang, sampai bila-bila tak mau. Orang kata gila nanti. Tapi dah, kerana mustahak, ya, kalau disoal itu lain. Disoal katakan itu lain. Baik ya. Menyentuh kemaluan, saya jelaskan di sini senang. Untuk orang lelaki, kemaluan lelaki tu yang mana? Buah dia ke? Bukan. Ya. Lain-lain tak kena. Yang betul-betul je ialah tu yang menara tu. Yang tu je. Yang tu je. Yang tu kalau sentuh dengan tapak tangan batal. Ya. Sentuh dengan tapak tangan kena ambil wuduk. Itu maksud dia. Okey. Orang perempuan, mana yang batal? Bibir dia. Bukan bibir mulut ya, bibir kemaluan tu. Bibir tu.
Ya, bibir tu kalau sentuh dengan tangan kita, tapak tangan batal. Mana? Perut, tapak tangan kita ni lah. Ini dia. Jadi sentuh dengan tapak tangan ni batal. Tapi kalau berlapik, kita gunakan kain, tangan kita macam ni katakan, sentuh tak batal. Ya, berlapik tak apa, tak batal. Atau kita sentuh, kita gunakan alat. Ya, kita gunakan alat ni, bergerakkan gitu ke apa ke, tak batal. Ya, tu cerita dia. Yang tak boleh ni dengan tapak tangan. Sentuh sini boleh? Boleh. Batal tak? Tak. Sentuh tapak tangan dia yang batal. Itulah penghormatan kepada anak Adam. Kerana situ dah datangnya warisan. Ya, anak cucu cicit semua situ. Jadi dijaga betul-betul. Maka sentuhnya tu adalah membatalkan air sembahyang. Baik, sambung balik. Qala al-muallif rahimahumullah subhanahu wa ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain aminin. Dan tiap-tiap barang yang aku katakan batal wuduk laki-laki dengan sebabnya dan wajib atasnya wuduk. Kalau sentuh maka batal, ambil wuduk, kena ambil wuduk. Nescaya wajib atas perempuan pula apabila perempuan itu menyentuh farasnya sendiri tanpa berlapik. Ya. Yang mana? Bibir tadi. Yang lain tak kira. Ya, tempat lain tu tak kira, tondon ke apa ke sebut semua tak kira yang tu. Ya. Atau menyentuh zakar suaminya. Suaminya yang tu lah. Kalau dia pegang apa bola saya tak ada apa-apa. Tak batal wuduk. Seperti hukum laki-laki juga tidak berlainan. Maksudnya lelaki pun batal wuduk, perempuan pun batal wuduk bila sentuh kemaluan. Sendiri punya ke, orang punya ke, hidup ke orang tu, mati ke orang tu lelaki atau perempuan, orang tua ke, budak-budak ke, tetap batal. Ya. Kerana telah datang hadis daripada Aisyah, katanya apabila menyentuh perempuan akan farasnya nescaya mengambil air sembahyang ia. Habis takat tu. Bab tarkul wudu min masjid zakar. Ada cerita pula, iaitu ceritanya ni berhubung dengan meninggalkan mengambil air sembahyang disebabkan menyentuh zakar. Orang ni lelaki, disentuhnya kemaluan dia, tapi dia tidak mengambil wudu. Apa hukum? Apa pendapat? Ya, ni boleh katakan dia apa-apa saja semua dalam buku hukum ni ada alasan dia, dalil dia. Bukan yang mencakap dia tak. Baik. 316. Meninggalkan mengambil air sembahyang dari sebab menyentuh zakar. Ketahui kiranya ya saudaraku, telah dikeluarkan oleh Tirmizi akan hadis tiada batal air sembahyang dari sebab menyentuh zakar. Ya, demikian bunyinya. Ini hadis dia. Tapi hadis ini dianggap sebagai dhaif, ya. Ulama-ulama daripada Imam Syafi'i buat pendapat, ya, buat kaitan bahawa ini adalah hadis dhaif. Baik, kita baca lagi. An Talq ibn Ali 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: "Wa hal huwa illa mudghah munasibahu au bid'atun min." Diriwayatkan daripada apa tadi? Talqin bin Ali daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabdanya, dan berkatalah dia bukanlah zakar itu melainkan ialah seketul daging daripada tubuh atau segumpal daging daripadanya. Maka
jika sekiranya batal wuduk dengan sebab menyentuhnya, nescaya batal pula menyentuh mana-mana tubuh. Ni kaitan dia. Dia mengatakan bahawa menyentuh kemaluan itu daripada daging kita. Jadi daging tak ada kena mengena dengan membatalkan wuduk, katanya, sentuh kemaluan. Ya. Jadi bila mana kita menyentuh daging tersebut batal wuduk. Kalau begitu, macam mana pendapat lain? Maka katanya sentuh telinga pun batal, sentuh kaki pun batal, sentuh batal juga katanya. Ini pendapat mereka. Baik, kita baca. Kata Abu Isa At-Tirmizi, dengan bab ini ada riwayat daripada Abi Umamah, dan disanggahnya diriwayatkan, sungguhnya diriwayatkan daripada ketiadaan seorang daripada sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi riwayat tadi diriwayatkan itu ada seorang yang perawinya yang meriwayatkan itu adalah bukan sahabat Nabi. Ya, bukan daripada kalangan sahabat Nabi. Daripada ketiadaan seorang daripada sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan setengah daripadanya daripada at-tabi'in, dan ada juga daripada rangkaian yang meriwayatkan hadis daripada sekian-sekian, pada A ke B, B, C, C, D, D, E sampailah ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi daripada riwayat orang yang menyampaikan ini didapati ada orang yang bukan daripada kalangan sahabat. Macam mana? Ya, dia daripada tabi'in. Tabi'in bukan sahabat. Dia hidup dia bukan masa zaman Nabi. Tabi'in. Macam mana dia boleh dapat hadis ni? Ni pun pelik juga. Bahwasanya mereka itu tiada memikirkan batal wuduk dari sebab sentuh zakar, dan ialah qaul ahli Kufah dan Ibnu Mubarak, Abdullah bin Mubarak. Ya, ini pendapat-pendapatnya. Jadi dia dianggap sebagai hadis ini dianggap sebagai hadis yang lemah, yang tak begitu kuat. Jadi yang kuatnya sentuh batal. Tapi ada syarat dia pula. Syarat dia sentuh tadi dengan tapak tangan atau tapak kaki. Lagi tidak berlapik. Itu saja. Maka bila sentuh macam tu batallah wuduk. Tapi tahu pula di mana sentuh tadi. Itulah kajian dia. Kemudian 317, 7 masalah menyentuh zakar terkumpul. Yang pertamanya, telah bersalah-salahan ulama pada masalah ini atas 4 qaul. Pendapat ulama berbalah berbagai-bagai pendapat, ada 4. Okey, kita tengok baca apa 4 tu. Nombor 1, tiada batal wuduk menyentuh zakar. Ini pendapat nombor 1. Yang tadilah kita baca tadi, tak batal wuduk katanya. Yang kedua, batal wuduk menyentuhnya. Kita bincang tadi dah. Batal wuduk bila menyentuhnya. Yang ketiga, sunat mengambil wuduk dengan menyentuhnya. Tak batal tapi elok diperbaharui. Ini pula pendapat yang ketiga. Yang keempat, wajib atasnya wuduk jika disentuhnya dengan inginan. Yang ni pula, ni pendapat Hanafi begitu. Mereka sentuh orang perempuan tak batal wuduk. Ni bagi macam contoh, kita nak pi menunaikan haji, turun daripada hotel, nak apa? Nak tawaf. Nak tawaf, Bila kita nak tawaf, keliling Kaabah tu tawaf haji katakan. Kita pun turun dah. Elok jalan. Tiba-tiba macam mana tersentuh. Tersentuh orang perempuan. Tu tengoklah sentuh tadi. Kalau tersentuh bukan sengaja. Lepas tu pula tidak ada nafsu nak menyentuh, tak ada perasaan teringin nak pegang-pegang, nak sentuh, tak ada. Kalau ada perasaan macam tu batal juga. Tapi kalau tak ada macam tu tak apa. Jadi contoh,
daripada hotel turun dan kita pergi dalam keadaan sesak, orang ramai mencukup, sampailah ke masjid, sampailah ke tawaf Kaabah, ya, sampailah kita tawaf keliling Kaabah 7 kali pusingan sampai selesai, habis kita buat. Maka kalau tersentuh orang perempuan, batal tak? Ada ulama Syafi'i mengatakan tak batal, ya boleh, tapi dengan syarat tidak menyentuh kerana nafsu. Jadi ikut Hanafi. Hanafi sentuh tanpa niat, tanpa nak apa, tanpa ada nafsu, tak apa. Tapi kalau sentuh kerana nak nafsu, batal. Ya, saja himpit-himpit dekat-dekat dengan kawan tu. Maklum dah, kawasan Mekah ni kat tawaf tu, ruangan dia pun walaupun luas, manusia, ya, ribuan orang sekali tawaf. Jadi berhimpit. Macam mana kalau nawai tu kita ada perasaan nak seronok-seronok, ya, batal. Tapi kalau kita nawai tu kita tak peduli orang, kita cara kita aja, kita tak tengok pun orang tu perempuan ke lelaki ke, tak peduli, tak apa, teruskanlah tawaf kita sampailah kita selesai tawaf. Habis tawaf selesai, maksudnya habis tawaf, kalau sentuh batal, ya, hanya untuk memudahkan tawaf saja. Ni ya, kalau sekiranya lepas tu habis dah tawaf, dah, kalau sentuh walaupun tak sengaja, walaupun tidak ada nafsu, batal. Ya, itu ceritanya pula. Baik, itu bukan kajian kita tu, panjang cerita lagi. Batal wuduk menyentuhnya. Yang ketiga, sunat mengambil wuduk dengan menyentuhnya, sebab dengan menyentuh tadi batal wuduk. Sunat bukannya batal, sunat ambil wuduk tambah. Yang keempat, wajib atasnya wuduk jika sentuhnya dengan keinginan, ni nafsu, ya, wajib dia mengambil wuduk kalau sentuh dengan nafsu. Kalau tak ada nafsu, tak apa. Ni dia. Jadi ni pendapat mazhab Hanafi. Imam Syafi'i tak pegang, tapi rupanya ikut tabung haji kata, dalam kajian mereka ada daripada anak buah orang bawah-bawahan, ya, anak-anak apa ni, pengikut-pengikut Imam Syafi'i yang ada menulis menerangkan bahawa masih boleh kita menjaga, maknanya tak batal wuduk kita kalau sentuh dengan syarat tidak ada nafsu, tidak dengan nafsu, dan hadnya daripada hotel turun sampai selesai tawaf. Selesai tawaf habis, ya, selesai tawaf tak ada macam tu. Itu maksud dia. Okey. Yang kedua, ini semua ni kumpulan yang pertama. Dia bersalahan-salahan ulama ni. Yang kedua, ada berapa kumpulan ni? 7 masalah menyentuh okey. Bersalahan pertama, setelah bersalahan ulama. Okey. Yang pertama, yang kedua pula, pada menguatkan segala qaul yang keempat itu, ya, qaul yang keempat itu, adapun qaul yang mengatakan tiada batal wuduk dengan sebab menyentuh zakar itu, maka berpegang ia dengan hadis Qais bin Taliq dalam masalah 246 tadi, dan kerana bahasanya ialah satu anggota daripada badan, maka tiada wajib dengan sebab menyentuhnya mengambil wuduk, seperti hukum sekalian badan juga. Adapun orang yang berkata batal wuduk dengan sebab menyentuh zakar itu,
dengan berpegang kepada hadis beserta di dalam masalah 309, ya, dan 309 jauhnya dah, panjang betul. 306, 78, 789, 309, 89. Dah sini juga. Mengetahui menjelaskan apa maka di dalam balik. Jadi kesimpulan dia yang ni dianggap sebagai hadis yang putus riwayat dia. Maknanya dia punya siri orang yang menyampaikan daripada sekian terdapat di situ bukan sahabat Nabi. Macam mana dapat bukan sahabat Nabi? Yang kedua, terdapat juga orang yang bukan daripada kalangan sahabat Nabi. Dia tu adalah daripada kumpulan orang baru, iaitu tabi'in. Tabi'in ni orang baru. Orang itu dia tak kenal Nabi pun, tak pernah bersembang dengan Nabi. Hidup dia selepas Nabi, dan Nabi wafat baru dia hidup. Jadi tak munasabah kata. Jadi dianggap sebagai tak betul ini. Hadis ni dianggap ditolak. Baik, kita sambung balik kita baca tadi. Adapun orang yang kata sunat wudu apabila menyentuh zakar itu, maka menilik ia akan bahawasanya menanggung akan apa suruh Nabi pada hadis beserta itu atas suruh sunat, ya. Jadi dan adapun orang yang berkata setengah wudu apabila sunat wudu apabila menyentuh zakar itu, maka menilik ia akan bahawasanya menanggung akan suruh Nabi pada hadis beserta itu atas suruh sunat. Jadi hanya berpandukan kepada kehendak Nabi SAW, itu saja. Tapi tak kata ya Nabi SAW baginda tidur. Ya, tidur kira tapi tak tahulah. Tapi dia tidur, baginda tidur sampai dekat dengan sahur, dan betul baginda bangun dan sembahyang terus. Ya, jadi macam mana? Agak-agak kita lah pendapat kita macam mana bagi Nabi macam tu. Sedangkan Nabi SAW mengatakan bahawa bila tertidur hilang akal maka batal wudu. Habislah. Tapi Nabi tidur dan lepas tu baginda bangun terus dan sembahyang main sunat. Jawabnya, Nabi dia ada keistimewaan. Kita tak tahulah apa istimewanya. Ya, mungkin itu kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya, macam orang ya jamaah zaman Nabi, sahabat-sahabat Nabi, bila Nabi perintahkan bangun sembahyang, maka mereka pun bangun terus sembahyang. Ya, tak ada apa-apa dah. Tak ada tanya, ya Rasulullah, saya tak ada wudu. Tak ada. Nabi pesan, kamu jangan soal tentang kamu ada wudu tak ada wudu. Kalau aku perintahkan bangun sembahyang, bangun terus. Ya, ada berlaku macam tu. Jadi kesemuanya itu adalah keistimewaan Nabi SAW. Kita tak boleh nak kata apa dengan tu. Tapi bukannya sentiasa dapat macam tu. Ya, hanya kebetulan kadang-kadang sesuatu. Punya mengantuk sahabat-sahabat nak apa, rasa nak tidur. Sebab mereka nak sembahyang Isyak. Rasulullah tak datang daripada bilik, daripada rumah sebelah lah, kata macam kita ni tu lebih di pintu situ Jadi nak keluar nak masuk, Nabi tidur lah. Kemudian sahabat-sahabat pun
Ya, dalam keadaan ada wuduk ni, berjaga juga sampailah Nabi datang. Bilal pun kamat, orang pun semua bangun, sahabat-sahabat semua bangun. Bila bangun-bangun, ya semua dah bangun, datang seorang sahabat lain datang. Ya Rasulullah, saya nak tanya sikit. Nak tanya, yalah bolehlah. Tanya apa? Tanyalah, ada masalah. Menjawab masalah tu pun dekat dah berapa lama. Jadi bila menjawab masalah tadi ni, sahabat-sahabat ni terlena-lena, terlenggo-lenggo nak tidur, tak larat dah jaga. Ya. Tapi Nabi kata bangun semua sembahyang. Ya, terus saja sembahyang. Jadi Nabi kata jangan soal, jangan apa, ikut je. Apa yang Nabi suruh buat je. Ya, itulah dia. Itu keistimewaan Nabi SAW. Tak boleh kita jadikan sebagai satu alasan daripada hukum tadi. Ya, kalau misal katalah nak berlaku macam ni, sentuh kemaluan, ya, dan menyebutkan pula tentang kemaluan itu hanya bagaikan daging, seketul daging. Lepas itu pula yang lain pula mengatakan apa, kalau sekiranya yang tu pun tak boleh sentuh, Nabi kata sentuh tangan, sentuh kaki, sentuh punggung, sentuh perut pun tak boleh juga, sentuh kepala pun tak boleh juga, kata. Jadi jawabnya yang tu, ya, bila dia cari balik riwayat dia, siapa yang meriwayatkan, siri yang meriwayatkan orang tu, orang-orang tu dikaji, rupanya ada orang at-tabi'in pun ada. At-tabi'in maknanya orang yang bukan sahabat Nabi, dan dia tak bertemu dengan Nabi. Macam mana maka berlaku macam tu? Ya, jadi tak munasabah. Dalam periwayat hadis ada orang macam tu. Yang kedua, ada pula terdapat seorang nama dia tu tak dikenali, dan ramai daripada jamaah mengatakan dia ni bukan daripada kalangan sahabat Nabi SAW. Jadinya hadis ini ditolak. Ya, jadi kita tetap kena jugalah, kalau sentuh kemaluan batal wuduk. Ya, baik. Dah tahu tadi kan, yang dikata sentuh kemaluan tu di mana tempat dia, yang mana. Jangan silap pula. Baik, sambung. Qala al-muallif rahimahumullah subhanahu wa ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi bid-darain aminin. Yang ketiganya, tiga pula. Telah berkata ulama Maliki, bermula hadis-hadis kita lebih sah. Ni pun ada juga dikuat kaitkan lagi, ya. Lebih sah lagi, hadis kita lebih sah lagi, lebih bagus lagi, lebih padat lagi maksudnya, yang datang juga daripada Nabi SAW. Lagi, dan asnadnya daripada apa tu, isim ke isim, ya, macam 6 jalan. Oh, 6 jalan. Dia tak tulis nun tu, tak apalah. Daripada 6 jalan, ada jalan 6 sampai ke bawah 6 lah. 1, kata Bukhari dan juga Nasai dan Yahya Ibn Mu'sin, dia bermula yang lebih asah suatu pada bab ini ialah hadis Basrah. Hadis beserta, mana beserta Basirah kot. Ya, Basrah. Dan telah mengesahkan oleh Ahmad akan hadis Ummu Habibah, dan mengesahkan oleh ini apa pula ni,
alaskan alif lam sin kaf nun. Akan hadis Abi Hurairah. Dialaskan akan hadis ini Abi Hurairah. Kata Ahmad bin Hanbal dengan Ali dan Yahya bin Amboi. Ini apa ni? Tardani. Okey. Bermula Qis bin Talq. Nama orang banyak ni. Itu tiada orang ambil hujah dengan hadisnya. Ya, sebab dia tak tahu berapa bagus. Yang kedua pula. Tengok dia punya. Jadi daripada banyak-banyak sanad dia ni terdapat Qis bin Talq. Qis bin Talq ini tiada orang ambil ya nasihat apa ni, tiada ambil sahabat dengan hadisnya, tak pakai sebab dia mungkin ada masalah lain. Nombor 2, bahawasanya hadis kita lebih baik daripada banyak riwayatnya, kerana bahawasanya manqul akan dia oleh jamaah daripada sahabat. Jadi kebanyakan hadis-hadis yang diriwayatkan oleh daripada Imam Syafi'i dan sahabat-sahabat lain, kebanyakannya adalah daripada yang memang muktabar. Periwayat dia memang bagus-bagus, dia dikenali. Dan hadis orang yang mengatakan tiada batal wuduk menyentuh zakar itu, apa pula sini, nakalnya seorangan. Maksudnya periwayat dia daripada seorang je. Dia saja menceritakan dia dengar Nabi bercakap gini-gini, tapi dia seorang. Ni jadi riwayat macam ini tak boleh pakai. Yang ketiga, bahwasanya hadis kita meriwayatkan oleh Abu Hurairah dan ianya telah Islam tahun perang Khaybar. Lama dah. Jadi Abu Hurairah ni dah lama, dia masa tu sebelum perang Uhud lagi, dah lepas perang Uhud dah. Ya, kemudian dan telah meriwayatkan oleh Basrah, dan ianya telah masuk Islam tahun menang Mekah. Baru lagi. Jadi masa menang Mekah ditawan, masa itulah baru Abu Hurairah ni masuk Islam. Jadi Abu Hurairah ada meriwayatkan berita ni. Dan Talq bin Ali telah menjadi utusan atas Nabi SAW, dan mendengar ia daripadanya akan tiada batal air sembahyang menyentuh zakar itu pada awal Islam orang-orang. Ya, maksudnya awal-awal orang Islam masuk, dan ada dah berita ni, dia dengar masa tu. Jadi tak berapa jugalah bagus dia rupanya. Kemudian yang keempat, segala hadis Nabi SAW kita lebih sejahtera akan ibadah. Ya, kalau kita yang meriwayatkan daripada kalangan apa ni, At-Tirmizi, daripada kalangan Abu Hurairah, Muslim, kebanyakannya adalah bentuk-bentuk ciri yang lebih mirip kepada nak beribadah kepada Allah. Baik, yang kelima, muhtamal hadis orang yang mengatakan tiada batal wudu menyentuh zakar itu maksudnya berlapik. Tu boleh terima tadi. Kalau berlapik dengan kain, ya, tangan kita pegang kemaluan, tapi dengan kain, ya tak apa. Dan ialah yang zahir daripada segala orang yang ketika sembahyang. Jadi itulah yang cerita. Yang keenam, last sekali, bahwasanya hadis kita memberi faedah kerana bahwasanya memindah ia akan seseorang daripada satu ibadah kepada satu ibadah, dan hadis mereka itu tiada memberi faedah suatu kerana menafikan asalnya. Jadi apa yang disampaikan oleh hadis kita, yang disampaikan oleh orang-orang yang lebih muktabar ini, lebih bagus, lebih baik, dan mempunyai kelebihan-kelebihan yang tersendiri berbanding dengan
apa yang disampaikan oleh pihak-pihak yang tertentu ni kebanyakannya adalah sesuatu kerana menafikan asal hadis tersebut tu saja. Mereka cuba nak menidakkan hadis tersebut. Jadi kerana itu, ya, kita lebih suka menggunakan ini. Dan kemudian yang keempat, semua bagi 6. Keempatnya, apabila menyentuh zakarnya dengan tapak tangan, batallah wuduknya kerana bahasanya ia menyentuh dengan alat penyentuh. Ya. Apabila menyentuh zakarnya dengan tapak tangan, batallah wuduknya kerana bahasanya ia menyentuh dengan alat penyentuh. Maksud dia dengan tangan lah. Kalau dengan tangan, dengan tapak tangan, batal. Itu saja. Tapi kalau disentuh dengan menggunakan alat lain, ya, sebagai alat, bukan dengan tapak tangan sentuh, tak apa. Kemudian yang kelimanya, keenam sudah. Yang kelima, apabila menyentuh seorang akan dia dengan perut jarinya, maka syak malik padanya dan telah memutus dengan batal wudu ialah Ibnul Qasim, dan ialah yang sahih kerana bahasanya ia alat penyentuh dengan ghalib. Ya, maksud di situ menyentuh akan dia dengan perut jarinya. Perut jarinya sama ada tu. Ya, tepuk tangan dan syak malik padanya dan telah putus dengan batal wudu. Telah diputuskan bahawa batal wudu oleh Ibnul Qasim. Dia berpandu kepada Nabi SAW, dan ialah yang sahih kerana bahasanya ia alat penyentuh pada ghalibnya. Tangan ni jadi alat penyentuh. Jadi kalau yang tu batal. Yang keenam, apabila menyentuh seorang dengan perut lengan pada Syafi'i mengatakan pula kalau sentuh dengan lengan tiada batal air sembahyang kerana bahwasanya bukan ia alat penyentuh pada ghalib. Itu bukan alat, melainkan apabila mengiktibarkan lazat sentuh itu, maka batallah wudu pada mazhab Malik. Imam Malik batal kalau dia sentuh dengan apa, bukan dengan tangan tapi dengan tangan tempat lain, tapi boleh membawa kepada kelazatan, ya, menyebabkan nanti mungkin mani walaupun tak keluar, kira batal wudu, ya. Tapi kalau mazhab kita, kalau pegang macam tu, sentuh macam ni, tak batal. Jadi sama lah juga, yang dia pun tak batal. Tapi kalau ada bentuk macam tu, batal. Sama lah juga je. Baik, yang ketujuh, apabila sentuh dengan belakang tangan tiada batal wuduk pada Syafi'i. Lihat masalah 311. Dan tiada batal pada mazhab Malik, melainkan bahasanya dapati lazat. Batal. Baik, ya. Imam Syafi'i mengatakan sentuh dengan belakang tangan tiada batal wudu pada Syafi'i. Belakang tangan tak batal wudu. Sentuh belakang tangan tak ada batal wudu. Yang penting sekarang batal wudu dah. Itu saja. Tapi dan tiada batal pada mazhab Malik. Imam Malik pun tak batal juga, melainkan bahasanya didapati lazat. Ya, kalau dia ada bentuk-bentuk, ya, kenikmatan di situ wujud, maka boleh bawa kepada batal. Itulah dia. Wallahu a'lam. Lepas tu ke mana pula ni? Habis. Bab tarkul wudu min qabli, ya. Menyatakan mengambil air sembahyang daripada sebab mengucup isteri. Okey, insya-Allah. Tu kemudian dia huraikan ni semua, tak ada benda nak sorok-sorok, semua dia cerita dia tak ada maaf dah. Ya, itu kitab ni dia hurai habis. Dia tak ada lah kata nak sikit-sikit, tak ada. Dia habiskan semua apa benda yang dia rasa, ya, huraian tu bagus, dia dikaitkan ni semua. Wallahu alam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillah.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin A'udzu billahi minasy syaithanir rajim Bismillahir rahmanir rahim Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika ma nartal arda bi nuri syamsika abadan abada Allahumma zidna ilma warzuqna fahma ya rabbal alamin Walhamdulillahi rabbil alamin Subhanallah wa bihamdihi subhanakallahumma wa bihamdik Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik Bismillahirrahmanirrahim Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr Sadaqallahul azim Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh